Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah binti Muhammad Saufi, memegang nombor kad matrik A167978. Pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk kita iaitu Plan Pembangunan Kajang Bangi yang merangkumi struktur alam sekitar, ekonomi dan juga sosial. Bandar Kajang iaitu kawasan sekitar yang merupakan sebuah mukim yang terletak di daerah Hulu Langat di negeri Selangor, lebih kurang dalam 14 batu di sebelah tenggara Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur, Kajang dihubungi melalui jalan raya dan jalan kereta api. Kajang juga dapat dihubungkan dengan Putrajaya, Pusat Pentadbiran Negara dan Cyber Bandar Multimedia Negara. Di sebelah barat pula, dia terletak di Bandar Puchong, Batu Tiga dan juga Kelang. Pada dasarnya, Kajang ini terdiri daripada beberapa penempatan Melayu, Cina dan India. Rata-ratanya didiami oleh orang Melayu. Orang Cina pun tinggal secara berserak di Bandar Kajang ini. Manakala kawasan-kawasan ladang getah didiami oleh orang yang berketurunan India. Okey. Di sini kita boleh lihat peta Kajang yang kita nampak iaitu tengah tu Kajang, sekitarnya ada Petaling Jaya, Shah Alam, Kuala Lumpur dan sebagainya lah. Okey. Dari segi alam sekitarnya, yang pertama, hubungan dengan pencipta. Dan yang kedua, memelihara bumi. Ketiga, kesederhanaan. Keempat, tiada pembaziran. Kelima, menjaga flora dan fauna. Dan yang keenam, bercucuk tanam. Okey, apa yang kita boleh usahakan dalam cadangan ini adalah pihak yang berkuasa haruslah mengetatkan dan menguatkuasakan undang-undang iaitu mengenakan denda kepada individu yang melakukan kerosakan harta benda awam. Dan yang kedua, bagi mereka yang membuang sampah merata-rata, mereka boleh kenakan tindakan atau melakukan kerja amal. Dan yang ketiga, kempen-kempen yang mengimarahkan atau kata melestarikan alam sekitar dengan mengajak anak-anak muda dan penduduk sekitar Kajang. Kita boleh melakukan kempen, tanam pokok dan sebagainya. Dan yang keempat, menubuhkan satu agensi yang memantau dan menguruskan kelestarian dan kebersihan kawasan sekitar Kajang dan pastikan institusi itu sentiasa aktif. Dan yang kelima, mengurangkan penggunaan plastik pasaraya dan gerai-gerai yang menggalakkan plastik yang boleh dikitak semula, ataupun mereka boleh membawa beg tangan dan beg plastik lah, beg yang mudah berserak alam gitu. Okey, yang kat sini kita ada gambar kempen menanam pokok. Perdana Menteri melancarkan kempen menanam pokok 100 juta pokok. Reduce dan kurangkan penggunaan pembelian bahan plastik supaya dapat mengurangi pencemaran. Kempen kita semula mencantikkan jalan-jalan utama dengan menanam pokok. Kita boleh tepi-tepi jalan raya kan, boleh nampak pokok-pokok yang cantik, yang ada pokok bunga dan sebagainya. Okey, dari segi ekonomi, yang pertama hubungan yang bercipta, yang kedua tijarah, yang ketiga zakat, yang keempat wakaf, yang kelima tiada rasuah, yang keenam derma, infak atau hadiah, yang ketujuh tiada riba, yang kelapan kejujuran dan yang last sekali governance. Cadangan usaha yang boleh kita lakukan adalah memperbanyakkan projek wakaf yang kita sedia maklum ramai yang ahli-ahli, ahli yang berjaya lah kan, yang kaya, mereka ada mewakafkan tanah dan sebagainya lah untuk dijadikan sekian-sekian, dijadikan masjid, untuk dijadikan rumah orang tua dan sebagainya. Ini adalah satu usaha yang boleh kita lakukan dan mendapat banyak pahala ya. Yang kedua, memperkuatkan sistem zakat untuk memberi lebih perhatian kepada golongan yang berpendapatan rendah, asnaf kan. Jadi yang ketiga pula, menyimak sistem di dalam industri supaya tidak berlaku gejala rasuah, riba dan sebagainya. Ini banyak berlaku dalam golongan-golongan atasan yang kita sedia maklum. Gejala rasuah ni dah berleluasa, jadi mereka ini haruslah membantras kad
apa gejala-gejala yang tidak baik, yang tidak sihat. Kita ada kempen berwakaf, um, kesan riba kepada ekonomi, membantas amalan rasuah, iaitu rasuah di Malaysia sudah menjadi pandemik, sudah menjadi satu kata fenomena. Dan yang keempat, menangani krisis kejujuran ketika bermuamalat. Okey, dari segi sosial pula, yang pertama hubungan dengan pencipta, dan yang kedua sedekah, ketiga anak yatim, yang keempat membantu orang miskin, yang kelima persaudaraan dan takut, yang keenam menunaikan hajat, yang ketujuh menghidupkan masjid, yang ke-8 mendirikan madrasah-madrasah, yang ke-9 menegakkan keadilan, yang ke-10 kebebasan, dan yang last sekali peraturan dan undang-undang. Okey, apa yang kita boleh cadangkan iaitu boleh mengadakan satu program-program yang boleh mengimarahkan masjid, yang mengadakan program-program yang melibatkan orang Islam, sama ada dari segi ceramah-ceramah agama kan, Maulidur Rasul, dan macam bulan puasa pun kita boleh sama-sama mengacau lambu kan, dan sebagainya lah. Dan yang kedua, melancarkan tabung-tabung untuk membantu penduduk setempat yang mengalami kesusahan dan derma untuk anak yatim, terutama di bulan Ramadan, atau mengadakan kempen jom bersedekah walaupun RM1. Jadi dengan sumbangan yang diterima ini bolehlah membantu golongan-golongan yang berkurang pendapatan dan orang-orang anak-anak yatim lah. Dan yang ketiga, memberi hak kebebasan kepada agama lain untuk menjalankan aktiviti dengan syarat tidak berlebihan dan tidak mengganggu sensitiviti masyarakat. Dalam Malaysia kita kan ada tiga agama kan, tiga bangsa. Jadi setiap pergerakan, setiap apa yang dilakukan tidak mengundang ketidakpuasan lah, sama ada Melayu ke Cina ke India ke semuanya, ada pandangan dan kepercayaan tersendiri. Dan yang terakhir, kita boleh mencantikkan masjid dan memastikan masjid ini sentiasa keadaan bersih. Program menyantuni anak-anak yatim, kita ada gambar yang kiri ni, yang kanan kempen bersedekah, kemudian program berbuka puasa, seperti yang kita nampak program masak bubur lambuk bersama orang bukan Islam. Cadangan tambahan iaitu meningkatkan taraf infrastruktur, iaitu memperbaiki jalan-jalan yang rosak dan memperluaskan jalan-jalan utama bagi memudahkan penduduk setempat dan pengunjung-pengunjung. Banyak jalan yang rosak, yang berlubang yang kita lihat dekat kawasan-kawasan perumahan, dekat jalan raya semua kan. Jadi kena ada inisiatif lah untuk lebih, orang kata, memperbaiki supaya tak ada berlakunya kemalangan dan sebagainya. Dan yang kedua, mengubah prasarana bangunan perumahan dengan memperbaiki segala kerosakan. Dan yang ketiga, mengecat semula bangunan-bangunan perumahan agar kelihatan segar dan bersih. Bagi kerajaan yang mempunyai duit lebihan kan, bolehlah pihak kerajaan ni mencantikkan kawasan-kawasan dengan melukis mural, jadi kawasan macam street, Penang Street kan, kita boleh lihat cantik je. Jadi pengunjung pun lebih tertarik untuk datang, untuk bergambar dan sebagainya, lebih ceria. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.